اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان من نوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا مما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. نويت التعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Kita memanjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya dapat sama-sama perlahan perlahan dapat sama-sama kita hadir dalam pengajian fiqh solat secara bersiri, insya-Allah, yang insya-Allah dalam perancangan kita akan khatamkan sebanyak 5 siri. Insya-Allah, kalaulah takdir Allah Taala perlukan lagi satu ataupun 2 siri, saya akan maklumkan semulalah. InsyaAllah. Jadi ilmu yang kita akan belajar pada hari ini adalah ilmu berkaitan dengan fiqh, ilmu berkaitan dengan fiqh, khususnya tata cara ataupun pelaksanaan ibadat. Bagaimana kita nak mensahihkan ibadat kita yang selama ini mungkin ada ibadat yang kita lakukan, terutamanya solat, tapi kita lakukan tu dalam keadaan kita tak tahu hakikat berkenaan perkara tersebut ataupun tata cara yang sebenar, kaedah yang sebenar, ibadat yang sebenar untuk melakukan perkara tersebut. Yang mana nantinya kita akan belajar sama-sama dalam kitab yang kita pilih insya-Allah pada malam ini sebagai permulaan, iaitu Matan Safinatus Solah. Matan Safinatus Solah, seperti mana yang telah tuan-tuan puan-puan boleh lihat di paparan skrin. Suatu kitab matan ringkas. Matan ni maksudnya teks. Teks ringkas berkenaan dengan Safinatus Solah. Apa maksud Safinah dulu? Safinah bermaksud perahu ataupun bahtera solat. Bahtera solat. Jadi para ulama meletakkan nama Safinah ataupun bahtera ni dengan niat tujuan supaya solat ini diumpamakan sebagai bahtera yang akan menyelamatkan kita esok di hari akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabun nasi bihi yaumal qiyamah as-solah. Perkara pertama yang akan dihisap esok di hari akhirat adalah solat. Jadi kita kena perhatikan, kita kena teliti, kita kena tengok dulu bagaimana tata cara solat kita, yang dengannya bila mana kita dah belajar, kita dah perbaiki solat kita, boleh pula kita, orang kata apa, sama-sama baiki pula solat keluarga kita kan, anak-anak kita dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita, dan kita ajar pada hari ini perkara yang asas, fardu ain, yang wajib semua belajar sebenarnya. Bukan yang secara detail mendalam, kalau ada pun sebagai tambahan maklumat lah insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa barakatihi fid daraini amin. Kitab Safinatus Solah, bahtera solat, karangan Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Boleh tengok trivia info berkenaan dengan kitab ni yang saya dah masuk ke dalam grup secara ringkas berkenaan dengan siapa pengarangnya, kemudian tarikh lahirnya dan sebagainya, boleh tengok di sana. Saya dah masukkan. Okey, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk terus kepada muqaddimah kitab. Kita masuk terus kepada muqaddimah kitab. Bagaimana suara saya jelas? Masih boleh ataupun masih slow? Jelas tak? Jelas kan? Okey. Saya cuba angkat sikit suara lah. Kalau macam tu.
Saya tinggikan volume suara saya insya-Allah. Sebab saya direct terus ke laptop. Uh, Mungkin juga ada kemungkinan dia suara akan jadi perlahan. Okey, tak apa. Kalau slow bagi tahu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi ini sebagai suatu adat dan kebiasaan lah tradisi para ulama kita apabila memulakan segala perkara dalam kehidupan mereka, mereka akan mulakan, hatta dalam bidang penulisan pun mereka akan mulakan dengan ucapan ataupun tulisan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tabarrukan, sebagai mengambil berkat, sebagaimana Al-Quran awalan mushaf kita dimulai dengan Bismillah. Lagi apatah lagi kitab yang dikarang oleh para ulama ambil berkat dengan menulis juga Bismillahirrahmanirrahim kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara yang dianggap baik dalam urusan agama, kalau tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka boleh jadi urusan kita itu terputus keberkatan disebabkan tidak menulis, tidak disertakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkas saya bagi pada malam ini. Kemudian kita masuk Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb, Tuhan sekalian alam, semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat keseluruhannya. Okay. Boleh tuan-tuan puan-puan berpandukan kepada teks, dan ada kalanya saya tidak kata apa, terjemah tu kadang-kadang tak ikut sangat teks, tapi insya-Allah makna yang sama, dengan maksud yang sama. Okey. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadataini wa tasmimu qalbihi alaihi. Di antara perkara pertama ataupun perkara pertama yang wajib ke atas setiap orang Islam ialah mengiktikadkan makna dua kalimah syahadah dan bertekad hatinya ke atas kalimah itu. Sebab tu kalau kita pernah baca, kita pernah dengar ataupun para ulama masukkan dalam kitab mereka, terutamanya dalam kitab yang disebut sebagai Zubaid Ibn Roslan. Ada ulama nama dia Ibn Roslan. Ibn Roslan ni dimasukkan dalam Zubaid dia. Ada satu syair yang dimasukkan, apa syair dia? Dia kata awwaluma, dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Dah tak masuk tadi. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awalu wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Perkara pertama yang wajib ke atas manusia adalah ma'rifatul ilahi. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal apa? Kenal zat secara tidak begitu mendalam, saya ringkas sahaja, dan kenal segala sifat-sifatnya yang kita belajar dalam sifat 20 dan i'tiqad 50 itu, dan kita tahu segala berkaitan dengan asma'nya dan perbuatannya. Itu. Kenal tu pula dengan istiqan, dengan maksud penuh keyakinan. Sebab apa tuan-tuan puan-puan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, kena i'tiqad, kita kena yakin, percaya dan i'tiqadkan dalam hati itu secara 100% keyakinan. Tak boleh ada perasaan ragu-ragu, zon, tak boleh. Zon, sangkaan baik, contohnya 51% sampai 99% kita punya kata persen percaya tu, tapi mungkin ada sikit 1-2% yang tak percaya. Tak boleh ada rasa ragu-ragu, 50-50. Betul ke Tuhan ada sifat mendengar? Kenapa Tuhan tak kabulkan doa aku? Tak boleh ada rasa macam tu, kena 100%. Kemudian tak boleh ada rasa syak, kemudian bawah dia waham. Tak boleh ada perasaan waham. Kurang daripada 50% percaya tersebut, apatah lagi tak boleh ada rasa, tak boleh ada jahil pun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak mengenal Allah,
Itu dalam bab akidah. Dalam bab tauhid, itu perbahasan dia. Adapun yang kita sekarang ni, kita fokus nanti khusus untuk fiqh solat. Akan tetapi ulama' ni, Syekh Abdullah ni dimasukkan juga supaya kita beringat bahawa kita pun kena belajar ilmu berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala, terutamanya ikut manhaj kita, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi melalui sifat 20 lah, iaitu pada perbahasan yang lain. Jadi dia kata kat sini, perkara pertama yang wajib ke atas setiap orang Islam ialah i'tiqad. Apa maksud i'tiqad? Percaya dengan sungguh-sungguh 100%. Percaya dengan sungguh-sungguh 100%. Apa dia? Makna dua kalimah syahadah yang kita ucapkan setiap hari, pada setiap tasyahud awal kita, pada setiap tasyahud akhir kita. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita percaya bahawa aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebenarnya kalau kita belajar lebih mendalam, dari dua kalimah syahadah pun kita boleh belajar ilmu berkaitan dengan 50 sifat itu. Yang kita pernah dengar, kalau kita pernah dengar sebelum ni, ada yang namakan sebagai 50 sifat, iaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, satu sifat harus bagi Allah. Itu dalam kandungan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 4 wajib. Sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil ke atas Rasul, dan satu sifat harus. Jadi 50 sifat yang perlu dipelajari dalam ilmu berkaitan dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ni. Jadi dimasukkan juga supaya kita beringat dan kita belajar. Kalau siapa yang belum pernah belajar sifat 20, perlu usahakan untuk belajar. Sebab apa? Itu kita punya tradisi pengajian ilmu kita itu. Daripada turun-temurun, daripada atuk moyang kita dulu. Kalau kita selongkar balik buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, sudah pasti kita akan jumpa lah. Paling tidak pun risalah yang ringkas, kitab yang nipis yang berkaitan dengan ilmu sifat 20. Sebab itu kita punya pegangan sejak turun-temurun lagi. Sebelum kedatangan kaum muda lah. Kalau kita nak bincang lagi, dia dipanjangkan sebelum kedatangan kaum muda. Bila mana dia datang, dah macam-macam dah yang berlaku. Okey. Jadi wa makna asyhadu an la ilaha illallah, wa makna asyhadu an la ilaha illallah, Allahu a'lam. Sekali lagi. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Lagi baca sikit lagi. Wa annahu ghaniyun amma siwa, muftakirun ilaihi kullu ma ada, muttasifun bi kulli kamal, munazzahun an kulli naqsin, wa ma khatara bil bali, lam yattakhiz sahibatan wala walada, wala yumathilu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Sebenarnya sedap sebenarnya perbahasan berkaitan dengan ni. Tapi tak boleh kita nak bahas terlalu panjang. Sebab apa? Fokus kita berkaitan dengan ilmu fiqh kan, tata cara solat ni. Tak apa. Makna asyhadu an la ilaha illallah iaitu apa? Aku meyakini, aku yakin, percaya dan iktikadkan dalam hati, pegang putus, jazam, dan aku beriktikad dengan hatiku, serta aku menjelaskan kepada selainku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar pada wujud melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawasanya dia tidak berhajat kepada yang lain. Ini sifat Allah lah. Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat pun pada yang lain, tak berhajat pada tempat, tak berhajat kepada masa, tak berhajat kepada arah, tak berhajat pun pada semua makhluknya. Bahkan semua makhluk yang berhajat kepada dia. Bahkan semua makhluk yang berhajat kepada dia. Dia tidak berhajat kepada yang lain, bahkan berhajat kepada yang semua yang selainnya. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci dia dari segala kekurangan dan dari segala yang terlintas di hati. Jadi ini antara kaedah juga daripada para ulama', bila mana kita ada satu lintasan dalam hati. Kita kata Allah ni contohnya ada sekian-sekian rupa dan sekian-sekian sifat yang pada kita nampak macam kekurangan. Jadi ada kaedah ulama sebut, apa dia? Mahma tasawwarat bibalika fallahu bikhilafi dhalika. Mahma tasawwarat bibalika fallahu bikhilafi dhalika. Apa maksud dia? Bila mana tergambar pada fikiran kita apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Bila mana tergambar pada fikiran kita apa-apa yang terlintas kaitan dengan Allah, maka Allahu bi khilafi dzalika. Allah bersalahan dengan perkara itu. Jadi tak boleh kita fikir contoh dalam fikiran kita melayang, Allah ni sekian, bentuk dia macam-macam. Yalah macam-macam. Bila mana datang je lintasan tu terus Allah bersalah dengan perkara tu. Terus kita bagi. Hati kita terus cakap Allah bersalah dengan perkara tu. Allah takkan sama dengan benda tu. Itu kaedah kita yang ulama ajar, Ahli Sunnah wal Jamaah yang ajar begitu. Ha, okey. Samalah dengan ni, wa ma khatara bil bali, apa-apa yang terlintas pada fikiran, lam yattakhiz sahibatan, Allah sama sekali tak akan mengambil apa tadi, tak akan mengambil isteri ataupun anak, wala yumathilu fi dzatihi, dan tak ada satu pun yang merupai Allah pada zatnya, sifatnya, perbuatannya sama sekali. Tak ada satu pun, yang tak ada satu inci pun makhluk lain yang ada kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang cuba mengelirukan kita. Saya bagi sikit lah. Ada orang cuba mengelirukan kita kan. Mereka kata Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Nah, kan nampak macam sama. Sedangkan Ustaz cakap tadi, tak boleh pun kita samakan sesuatu tu dengan Allah Ta'ala. Jadi, macam ni cara untuk kita faham, macam ni penjelasan dia. Dia begini, boleh jadi Allah tu contohnya ada sifat dia, sifat sami' kan, ataupun sama' mendengar, melihat. Dia begini, boleh je ittifaqul lafzi la fil makna. Boleh sama pada lafaz, tapi pada hakikat berbeza. Ha. Boleh sama pada lafaz, maksudnya kalimah boleh sama, Allah mendengar, Allah melihat, boleh sama, tak ada masalah. Berapa orang contoh kalau ikut nama kan, berapa orang nama atas dunia ni yang nama dia Fatimah contohnya. Berapa orang yang atas dunia ni nama dia contohnya apa lagi, Hafizah dan sebagainya. Berapa orang? Ramai. Kan? Adakah Hafizah 1, Hafizah 2 ni contohnya memiliki sifat yang sama? Hafizah yang sekian, sekian dia punya watak, sekian dia punya sifat-sifat. Hafizah yang sekian, sekian dia punya watak, sekian dia punya sifat-sifat. Boleh jadi nama sama, boleh jadi dari sudut lama sama, tapi hakikat berbeza. Sama juga macam contoh Allah melihat, ya sama macam manusia melihat, tapi dari sudut kita faham secara detail bagaimana melihat Allah itu berfungsi, sudah pasti jauh berbeza. Jauh berbeza. Melihat Allah itu tidak dengan perantaraan, kan? Allah melihat perkara yang tersembunyi, zahir dan tersembunyi. Kita pula manusia tak dapat melihat perkara yang di sebalik dinding ni, tak dapat lihat dah. Apatah lagi kita depan mata je boleh lihat, tapi bila benda perkara yang jauh nun di sana tak dapat kita lihat. Penglihatan kita terbatas, sudah pastilah benda tu hakikatnya berbeza sangat-sangat walaupun dari sudut makna sama. Itu cara kita faham. Okey. Apatah lagi menyamakan Allah contohnya dengan apa? Kita samakan Allah. Ada orang cakap Allah itu contohnya bersemayam di atas arash. Allah itu apa, dia ada tangan, muka, kaki, wajah dan sebagainya. Kita katakan kan, kita katakan kepada mereka, orang yang cakap Allah ada tangan, muka, kaki, wajah ni, mereka kata macam tu, kita kata cuba bagi tahu dekat saya, tunjukkan dalam Quran mana perkataan mata, M-A-T-A. Mana perkataan contohnya tangan, T-A-N-G-A-N. Tunjuk dalam Quran. Ada tak? Tak ada Ustaz. Sebab apa? Sebab yang ada dalam Quran adalah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni kaya dari sudut kosakata. Kaya dari sudut kosakata. Jadi, terjemahan secara literal terhadap ayat-ayat Quran itu hakikatnya bersalahan dengan ayat Quran yang lain. Contoh kalau kita terjemah Yadullah fawqa aydihim, sikit dah saya bagi kan. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan setengah sebenarnya tuan-puan, setengah daripada terjemahan Al-Quran pun sebenarnya kalau kita perhatikan, ada terjemahan Al-Quran yang dia terjemah macam tu. Tangan, kaki, muka, betis. Dia tengah terjemah literal macam tu. Sedangkan di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak terjemah begitu. Sebab apa? Penterjemahan yang macam tu akan membawa kepada tajsim. Kita memberi jisim kepada Allah, membawa kepada tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk, satu. Yang kedua, terjemahan yang macam tu hakikatnya dia kontradik dengan ayat Quran yang lain.
Apa ayat Quran lain? Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sekufu pun dengan sesuatu yang lain. Allah tak sama pun dengan sesuatu yang lain. Satu. Yang kedua, laisa kamitslihi syai'. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Jadi kalau kita cuba samakan dengan cara menterjemah kepada bahasa Melayu yang pada anggapan kita betul, sedangkan bahasa Arab punya kalimah dan kosakata yang begitu banyak, maka kita dah buat kesalahan yang besar. Sebab apa? Kontradik terjemahan kita dengan ayat Quran yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama Allah tidak sama pun dengan sesuatu. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama pun dengan sesuatu. Tak boleh disamakan Allah dengan sesuatu pun. Begitulah halnya. Jadi tak boleh kita samakan sebab apa? Dia berlawanan dengan ayat Quran yang lain. Okey, kita ambil sikit yang itulah. Tak apa. Penting juga untuk bahas benda ni kan supaya kita ada satu uh, kata apa satu benda yang baru kita belajar. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, makna dia apa? Aku meyakini dan aku beriktikad dengan hatiku serta aku menjelaskan kepada selainku bahwasanya penghulu kita iaitu Muhammad bin Abdullah ialah hamba Allah dan utusannya kepada semua makhluk. Baginda ialah seorang yang benar pada setiap perkara yang dikhabarkannya, menjadi kewajipan setiap makhluk membenarkannya serta mengikutinya, serta diharamkan ke atas mereka mendustakannya, dan barang siapa yang mendustakannya maka dia adalah seorang yang zalim lagi kafir. Barang siapa yang menyalahinya maka dia ialah seorang pendosa yang rugi. Jadi dalam makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ni, aku yakin, percaya, i'tikad dalam hati secara jazam, 100% keyakinan bahawa aku beriktikad dengan hatiku serta aku menjelaskan kepada selainku bahawa penghulu kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita akan sambut kan, peristiwanya pada hari Khamis ini, ketahuilah bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ni, di sebalik daripada peristiwa Mi'raj ni, sebenarnya pengajaran hikmah yang paling besar adalah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling mulia sekali. Itu poin utama ataupun highlight utama kepada peristiwa Isra' Mi'raj. Bukan semata-mata berkaitan dengan solat. Walaupun kita belajar hari ini fix solat kan. Tapi bukan semata-mata itu. Sebab apa? Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab kalau kita telusuri semula dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu phrase tu digambarkan bahawa Allah Taala bagi kepada Nabi kita ni 8 kurniaan. Apa kurniaan tersebut? Yang pertama Islam, yang kedua hijrah, yang ketiga sedekah, yang keempat jihad, yang kelima telaga Kautsar, yang keenam eh, perintah amar ma'ruf supaya kita kita suruh orang buat baik dan nahi mungkar. Tujuh, yang terakhir barulah solat. Barulah solat. Bermaksud apa? Bermaksud solat ni salah satu bahagian kurniaan yang Allah kurniakan, anugerah yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata apa? Satu sisi yang lain. Dia nak bagi tahu kat sini peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya Allah nak angkat kedudukan Nabi kita Muhammad SAW setelah mana Nabi diboykot kan di Madinah, di Mekah Al-Mukarramah selama uh, hampir 10 tahun kan. Kalau ikut dakwah Nabi kat Mekah ni 13 tahun. Hampir 13 tahun diboykot dan hanya 300 orang sahaja. Bayangkan tuan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, 300 orang sahaja umat masyarakat Arab pada ketika itu yang beriman dengan Nabi selama 300 tahun. Sikit ke banyak? Kan? Boleh kata sedikit lah. Sedangkan As-Suffah 10 tahun dah 500 kan hufadzul Quran berjaya dihasilkan. Ini Nabi dakwah Nabi 13 tahun tapi hanya 300 orang. Dalam masa yang sama Allah, kalau kita throwback balik kembali, kurniakan pula di Madinah dah standby 500 lebih orang. Walaupun Nabi tak pernah jumpa secara mass, secara ramai-ramai macam tu, tapi dah 500 orang yang standby menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dah Islam pun. Sebab tu di antara juga anugerah yang Allah bagi kepada Nabi kita, anugerah berkaitan dengan hijrah. Allah dah bagi hint ya, Nabi lepas ni akan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Itu secara ringkas saya nak sebut pada malam ini. Jadi hamba Allah dan utusannya kepada semua makhluk.
Baginda ialah seorang yang benar pada setiap perkara yang dikhabarkannya. Baginda Sadiqul Masduq. As-Sadiqul Masduq. Benar lagi dibenarkan. Ha. Menjadi kewajipan setiap makhluk membenarkannya serta mengikutinya. Diharamkan ke atas mereka mendustakannya. Jadi tak boleh kita berdusta atas nama Nabi. Kan kita reka-reka hadis, kita reka-reka amalan, amalan-amalan yang bertentangan lah dengan syariat. Kemudian nisbahkan kepada Nabi beza. Sebab apa? Ada larangan, ada orang kata apa lagi ayat dia? Ada larangan, ada satu ancaman kepada orang yang berdusta atas Nabi sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man kazzaba alayya muta'ammidan faltabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku, man kazzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa, maka sediakanlah tempat untuk mereka dalam jurang neraka. Itu ancaman daripada Nabi SAW untuk orang yang berdusta atas nama Nabi. Jadi barang siapa yang mendustakannya, maka dia adalah seorang yang zalim. Dengan maksud tidak meletakkan Nabi ni di tempat yang sepatut, yang selayaknya, lagi kafir. Boleh jadi jatuh kafir. Waliyahzubillah, kita minta jauh. Barang siapa yang menyalahinya, maka dia adalah seorang pendosa yang rugi. Habis, selesai. Jadi, waffaqana Allahu likamali mutaba'atihi wa razaqana kamalat tamassuki bi sunnatihi wa ja'ala mimman yuhyi ahkama syari'atihi wa tawaffana ala millatihi wa hasyarana fi zumratihi wa walidayna wa uladana wa ikhwanana wa ahbabana wa jami'al muslimin amin. Ini doa lah, doa pengarang kepada kita supaya Allah bagi taufik kepada kita untuk ikut baginda dengan sempurna dan kurniakan kita taufik. Taufik ni apa tuan-puan? Taufik ni adalah kekuatan untuk beramal. Ada orang Allah bagi hidayah dah lama. Kita kan macam kita sejak kecil dah Islam. Dengan maksud kita ni dapat hidayah dah lama dah. Hidayah ni satu apa uh, gelaran Islam tu lah. So, bagi title Muslim dan sebagainya, Allah bagi hidayah, petunjuk kepada kita dah lama. Kita belajar Islam sejak dari kecil lagi. Akan tetapi taufik ni ada sesuatu yang lain. Taufik ni adalah kekuatan untuk beramal. Dengan maksud, boleh jadi Allah bagi hidayah pada seseorang, tapi Allah tak bagi taufik. Maksud, kekuatan untuk konsisten solat, konsisten untuk puasa, konsisten untuk contoh hadir majlis ilmu, konsisten untuk terus-menerus dalam melakukan kebaikan. Tak semua orang Allah bagi nikmat tersebut. Jadi, dekat sini pengarang minta kepada Allah supaya Allah bagi taufik. Doa sama-sama supaya Allah bagi taufik, kekuatan untuk beramal, untuk kita pegang teguh dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-puan? Sebab man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Apa maksud dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati, siapa yang berpegang teguh dengan satu sunnahku, inda fasadi ummati, tatkala umatku sedang rosak, falahu ajru mi'ati syahidin, maka bagi dia 100 pahala mati syahid. 100. Sedangkan tuan-puan, satu pahala mati syahid pun sudah melayakkan kita untuk masuk syurga, apatah lagi 100 pahala mati syahid dengan niat dan tujuan kita ikut sunnah Nabi, pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Apa antaranya? Contohnya paling mudah kan, kita alihkan sesuatu perkara yang menyakitkan di jalan, kan kita tolong membantu orang yang dalam kesusahan, dan apa-apalah juga kebaikan yang kita buat dengan niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita tergolong dalam orang yang syuhada. Dapat pahala mati syahid. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang menghidupkan hukum-hakam syariatnya dan mematikan kita di atas agamanya, serta menggolongkan kita kedua ibu bapa kita, anak-anak kita, sahabat handai kita, orang-orang yang kita kasihi dan semua orang Islam dalam golongannya. Amin. InsyaAllah. Jadi, setengah jam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru masuk kepada pokok perbahasan daripada Safinatus Solah. Syarat-syarat sah solat. Okay. Summa yajibu alaihi an yata'allama syurutas salati wa arkanaha wa mubtilatiha fa syurutuha 12. Jadi ada satu lagi syair daripada Imam Ibn Raslan dalam matan Zubatnya. Dia kata apa? Dia kata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Sorry lah, dia tulisan bila dalam iPad ni tak boleh nak ni. Okey, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya mardudatun, tertolak, tidak diterima. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia tertolak, tidak diterima. Dengan maksud dia lakukan amal tu tanpa diketahui syarat-syarat dia, tanpa diketahui rukun dia secara pasti, tanpa diketahui perkara yang membatalkannya, boleh jadi amalan dia tertolak, tak diterima. Jadi itu tujuan kita start dengan baca kitab ini dengan syarat-syarat sah solat. Jadi kita baca summa summa yajibu alaihi an ta'allama syuruta, kemudian wajib ke atas setiap muslim mempelajari syarat-syarat sah solat, rukun-rukunnya dan perkara yang membatalkan solat. Maka syarat sah solat ada 12. Syarat sah solat ada 12. Okey, sama-sama baca. Al-awwalu, yang pertama, taharatus saubi wal badani wal makani minan najasati wa hiya al-khamru wal baulu wal ghaid wal rawth wal damu wal qayh wal qay wal kalbu wal khinzir wal far'u ahlima wal maitatu wa sya'ruha wa dhilfuha wa jilduha wa 'azmuha illa maitatal adami was samaki wal jarad wal mudakkah al mubah akluha. Apa dia? Suci pakaian dan badan serta tempat solat dari najis. Perkara pertama, untuk persediaan kita masuk mengerjakan solat adalah kita kena pastikan suci pakaian kita dan badan serta tempat solat daripada najis. Jadi saya akan sharekan satu nota dulu sikit untuk saya terangkan berkenaan dengan perkara ini. Harap fahamlah tulisan ni kan. Okay. Okay. Dalam bab najis ni dia ada satu kitab khusus bincang bab najis je. Nama dia Al-Ma'fuwat Ibnu Imad. Al-Ma'fuwat Ibnu Imad. Kitab khas yang ditulis oleh Ibnu Imad. Belajar tentang najis. Ada 70 ke berapa jenis najis. Kitab tu memang kita belajar pasal najis je. Perkara-perkara yang jijik lah di sisi manusia. Akan tetapi dia ada pengaruh. Kalau kita tahu kata apa, setiap satu daripadanya sebab apa? Boleh jadi najis tersebut dimaafkan. Boleh jadi najis tersebut tak dimaafkan pada air, badan ataupun pakaian. Ni penting sebab apa? Dia bersifat hari-hari yang kita lalui benda ni. Bersifat hari-hari kita lalui benda ni, dan kita yang mana mungkin akan datang berlaku, kita tahu bagaimana ini cara untuk kita berdepan dengan perkara tersebut. Jadi kita tengok yang pertama, jadi tajuk dia najis yang dimaafkan dan tak dimaafkan pada air dan badan serta pakaian lah. Okay, yang pertama, najis yang dimaafkan pada air, tak dimaafkan pada pakaian ataupun badan. Okay, contohnya apa? Contoh bangkai yang tiada darah seperti semut, kelkatu, lipas dan lain-lain. Nota ni pun insya-Allah saya akan share juga dalam dalam grup. Apa maksud dia? Jadi contoh kalau contoh semut, kelkatu, lipas, ni semua jenis haiwan ataupun serangga yang tak ada darah. Memang tak ada darah lah. Jadi kalau masukkan ke dalam air, kalau termasuk dalam air, kan? Kalau termasuk dalam air, dimaafkan. Contoh air kita, baldi kita kat dalam bilik air contohnya, kita nampak ada semut, kelkatu, lipas contohnya kan. Kalau ikutkan jijik lah contoh lipas kan. Tapi masih lagi kategori lipas tu tidak menyebabkan air tu jadi mutan najis, tak. Dimaafkan. Sebab apa? Sebab lipas tersebut ataupun cicak tersebut kategori bangkai yang tak mengalir darah. Jadi kalau jatuh, tak ada masalah. Dia ada dua syarat lah. Untuk yang najis yang pertama ni ada dua syarat. Yang pertama, jangan dimasukkan sendiri. Contoh ada orang nak buat khianat kepada kita kan. Dia kumpul semua lipas-lipas, dia masuk ke dalam dalam baldi. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Najis tu akan jadi tak dimaafkan dah. Itu dah mutan, dah boleh jadi tak dimaafkan lah senang cerita. Tak boleh guna air untuk wuduk. Itu maksud dia. Itu tujuan dia. Apa lagi satu? Tadi ingat? Masukkan sendiri air. Masukkan sendiri. Ataupun berlaku perubahan pada air tu. Contoh kalau masuk satu je lipas, tapi kita bau air tu, ni dah berubah bau dia. Warna pun dah berubah contohnya, rasa apatah lagi. Jadi pada masa tu tak payah pakai lah. Tak payah pakai.
Okay, boleh faham tuan-puan? InsyaAllah. Ke laju macam mana? InsyaAllah Boleh Okay. Jadi tak dimaafkan pada pakaian badan. Apa maksud dia tuan-puan? Contohnya, kel katu kita ambil yang biasa kan, kel katu. Kan, dekat surau kita, dekat rumah kita contohnya musim hujan, apa yang keluar kel katu. Kel katu banyak, dia attack kita punya cahaya lampu kan contohnya. Kemudian ada yang bertaburan dekat lantai. Kan. Kita pun sapu, kita nak solat. Kan. Kita sapu, kemudian kita ada satu dua bangkai tu contohnya kita masukkan dalam poket kita ataupun macam mana dekat pakaian kita lah masuk poket ataupun sebagainya. Jadi kartu yang ada dalam poket kita tu kalau bawa solat tak sah solat tuan-puan. Tak sah solat. Sebab apa? Kartu tu semut tu lipas tu dia jenis najis yang tak dimaafkan pada pakaian ataupun badan. Tak dimaafkan. Walaupun seekor semut seekor kan. Tapi kalau semut hidup kita kibah gitu tak apalah. Tapi kalau semut mati pun kategori uh, kalau ada dekat badan kita, ada dekat kita punya ni, kita punya pakaian kita boleh menyebabkan tak sah solat. Sebab apa? Di kategori kita menanggung najis yang tak dimaafkan. Dia hanya dimaafkan pada air sahaja. Boleh faham Kalau ada soalan boleh terus tanya Boleh terus tanya. Okey. Satu. Boleh juga tulis dekat komen. Okey. Boleh faham nombor satu? Selesai. Nombor dua. Najis yang dimaafkan pada pakaian badan tapi tak dimaafkan pada air. Apa contohnya? Sedikit darah ataupun nanah. Kan? Contoh dekat pakaian kita, badan kita, contoh ada najis kat jerawat kita contohlah kan. Jerawat, keluar darah sikit. Jadi darah yang sedikit itu dimaafkan. Ataupun darah kat kita punya bahagian tangan ni kan, tiba ada darah sikit luka ke, kena dekat pakaian, dimaafkan sedikit. Itu tak ada masalah. Tapi tuan-puan, kalau darah tersebut setitis je masuk ke dalam kita punya baldi yang kurang daripada 2 kolah, baldi kita confirm lah kurang 2 kolah kan. 2 kolah tu ukuran dia nanti kita belajar 270 liter. Tu nanti ada part dia kita belajar nanti. Ukuran 2 kolah tu 270 liter. Contohnya kalau masuk tu kalau kurang 270 liter, itu kurang 2 kolah lah maksudnya. Kalau masuk setitis saja darah dalam kita punya baldi, air dan baldi tu tak boleh buat wudu. Sebab apa? Air tu dah kategori mutan najis. Mutan najis. Walaupun setitik darah, walaupun sedikit darah tu tak memberi pengaruh pun kepada kita punya air dan baldi tu. Maksudnya kalau kita bau, kalau kita tengok warna tak berubah pun. Akan tetapi dalam bab ini ada strict sikit. Walaupun hatta setitis masuk, ha? Tak dimaafkan. Ataupun air kencing sikit masuk kan, terpecik dan atau macam mana, masuk tak dimaafkan. Ini nombor dua. Nombor tiga, najis yang dimaafkan pada air, pakaian dan badan. Apa jenis yang najis yang dimaafkan pada air pakaian? Contoh najis yang tak nampak di mata kita. Mata zahir kita ni tak nampak pun. Tak nampak. Maksud tak nampak tu, maksudnya kita dah tengok dah pakaian kita semua secara zahir, tak perlu pun teliti. Kalau teliti ulama kata, kalau kita contoh nak solat, kita tengok betul-betul kita punya perangai, kita punya pakaian, tengok dengan terperinci. Boleh membawa kita kepada penyakit was-was. Kalau kita tengok secara terperinci. Secara zahir, tengok secara kali lalu je. Tengok saya juga okey. Selesai dah boleh start solat. Tapi takdir Allah Ta'ala kan, tiba-tiba dah lama dalam tempoh yang lama, tiba kita perasan, oh ada rupanya. Najis. Itu dah dimaafkan sebab apa? Dah berlalu solat apa semua. Dah berlalu kita punya solat dan sebagainya lah. Itu. Itu najis yang tak nampak. Pada air ke, pada pakaian, pada badan, bermaksud dimaafkan lah. Boleh guna. Yang keempat, najis yang tak dimaafkan pada air, pakaian dan badan. Apa contohnya? Najis mutawasitah, najis mughalazah, apa semua tu kan. Najis mughalazah, najis daripada anjing dan khinzir. Kulit dia ke, air liur dia ke, bulu dia ke, daging ke dan sebagainya, tu semua termasuk dalam najis yang tak dimaafkan kalau melekat pada air, badan ataupun pakaian. Ini kena tahu dulu. Ini mana saya rujuk? Ini dalam kitab Taqriratus Sadidah. Taqrirat Sadidah dalam tu ada dibahas pasal perkara ni. Jadi kita kembali kepada kita punya matan. Jadi dalam 5 minit ataupun 10 minit sebelum habis kita cuba buka soalan lah kalau ada. Okey, habis. Kemudian kita faham tadi
yang tadi kita dah faham dah. Oh, rupanya ada najis yang dimaafkan pada air tapi tak dimaafkan pada pakaian. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian badan tapi tak dimaafkan pada air. Sekian. Kita dah faham dah. Okey. Jadi apa je jenis najis? Contoh arak najis. Kencing najis. Tahi manusia najis. Tahi binatang. Darah. Darah ni ada dia punya spesifik kan macam kita belajar tadi. Ada dia punya. Kalau sedikit pada air, tak dimaafkan. Kalau sedikit pada pakaian, dimaafkan. Nanah pun sama. Sedikit pada air, tak dimaafkan. Sedikit pada pakaian, dimaafkan. Muntah, anjing dan babi dan keturunan salah satu daripada keduanya. Keturunan salah satu daripada keduanya. Contoh kalau dikacuk anjing dan khinzir ni, lahir anak. Contohnya. Pun sama juga. Tetap tetap najis dia, tetap bulu dia, tetap dia punya segala perkara yang berkaitan dengan diri dia, itu semua najis. Melainkan manusia. Manusia, bangkai manusia tak najis. Bukan bangkai manusia. Mayat manusia tak najis. Tak kategori najis. Suci. Ikan suci. Belalang suci. Sebab apa dikatakan macam tu? Contoh kalau kita contoh masukkan, kita bawa balik pasar kan. Macam mana kita masukkan ikan tu contoh dalam poket kan. Bawa masuk solat. Sah tak solat? Jawapannya solat sah. Sebab apa? Ikan termasuk benda yang suci kan. Itu berdasarkan hadis Nabi lah SAW dalam Bulughul Maram. Tak silap saya. Kan? Hadis, antara hadis yang terawal jugalah. Ceritakan tentang mafhum dia, bangkai yang ada dalam lautan semuanya suci. Termasuklah ikan, termasuklah apa-apa lah yang ada dalam tu semua suci. Boleh dimakan. Walaupun bangkai. Belalang pun sama. Belalang kan contoh dah mati. Jatuh. Kita ambil masuk poket. Sah tak solat? Jawapannya sah. Sah solat. Sebab apa? Dia tak termasuk dalam najis. Sebab dia suci. Serta binatang yang boleh dimakan yang disembelih. Contoh kita bawa masuk ayam kan. Ayam mentah. Oh dalam poket. Contoh kan. Bawa pergi solat. Sah ke tak? Jawapannya sah. Okay. Habis. فمتى لاقت هذه النجاسات صوب الإنسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها من الجامدات مع رطوبة فيها أو في ملاقيها فإن كان لها طعم أو لون أو ريح وجب غسلها حتى يزول ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير 6 غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور. Okay, kita sambung. Maka apabila najis itu terkena pada pakaian seseorang atau badannya atau tempat solatnya atau selain daripada benda-benda pejat dalam keadaan najis tersebut atau benda yang tersebut dengan lembab, maka jika najis tersebut ada rasa, warna ataupun bau, najis aini, maka wajib membasuhnya sehingga hilang sifat najis tersebut. Jadi sifat najis ni ada 3. 3 sifat najis. Yang pertama, bau, warna, rasa. Bau, warna, rasa. Jadi apabila najis yang terkena pada pakaian ni, kita boleh kata najis yang tak dimaafkan lah. Kategori najis yang tak dimaafkan. Najis yang tak dimaafkan kena pada pakaian kita apa semua. Jadi dalam keadaan benda tu pun, najis tu pun basah, lembab dan sebagainya. Ada rasa, warna dan bau, wajib kita buang. Basuh sehingga hilang sifat najis. Ustaz, kalau kita basuh-basuh contoh pakaian yang terkena najis kan, bau bau tak hilang. Warna rasa hilang. Kan? Bau je tak hilang, sah, masih dikira suci. Suci. Bau saja tak hilang. Okay, bau saja tak hilang. Bau saja tak hilang, suci. Masih suci. Kemudian warna Ustaz tak hilang. Dah gosok dah, warna masih ada. Masih kategori suci. Tapi kalau rasa masih ada, masuk rasa dengan kita punya tangan, tekstur tu masih ada. Dia punya tu masih ada, kita boleh rasa. Kita boleh pegang rasa. Jadi bermaksud masih lagi ada najis, maka tetap dikira pakaian tu masih lagi mutan najis, bernajis lah maksud. Jadi kalau kita basuh-basuh tinggal bau je, bau tak hilang, tapi warna dengan rasa hilang, sah. Ataupun kita punya pakaian tu dah kira suci lah tu, ataupun tempat tu dah kira suci lah. Sebab apa? Tinggal bau je. Ataupun warna sahaja, contoh warna kuning masih ada kan, melekat, tapi warna dan rasa hilang. Bau dan rasa hilang. Okey, tak mengapa. Dimaafkan. Dimaafkan
dan boleh kita guna contoh tempat tu untuk solat dan sebagainya. Kalau itu tempat lah, kalau pakaian boleh guna pakaian tu untuk solat walaupun masih ada warna. Soalan dia, saya pun kadang tak perasan. Mana komen ni? Dah. Oh, ni. Yeah. Ada tak apa? Ah, Lagi. Dan bagi masalah najis anjing dan babi pula, dia perlu menambah 6 basuhan lagi di mana salah satu daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah yang suci lagi menyucikan. Ini tata cara kalau kita nak basuh najis mughallazah lah. Ini saya rasa daripada seorang rendah kita belajar dah kan. Berkenaan dengan cara nak basuh najis mughallazah dengan cara kita ha, gunakan 7 basuhan, salah satunya daripada air bercampur tanah. Selesai. Selesai. Hmm. Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Contohnya kalau masyakkah sangat. Masyakkah tu maknanya susah. Kita boleh guna pandangan yang kedua ni mengatakan bahawa cukup sekadar satu basuhan air bercampur tanah selesai dah. Selesai dah kita punya basuhan terhadap najis mughallazah tu. Ini contoh kalau kita nak ambil pandangan kedua dengan syarat kita tahulah ini pendapat Imam Syafi'i juga. Syarat dia sekian 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 dan tak boleh kita ambil jalan mudah lah. Dan mudah contoh, kalau asyik terkena najis je sekali, najis mughaladah, terus nak pakai satu basuhan je. Ni yang saya cerita ni, contoh kalau berlaku memang susah sangat. Susah sangat kita nak pastikan uh, basuhan tersebut mungkin melibatkan barang yang banyak ke, kan? Melibatkan barang yang banyak, contoh barang kilang, semua dah disentuh oleh anjing contohnya. Habis macam mana? Kan? Kawanan anjing datang kan? Atau kawanan khinzir datang tempat kilang tu, kilang mesin tu. Habis macam mana nak buat? Ha, pada ketika itu dan saat tu boleh kita ambil pandangan yang saya sebutkan. Okey. Boleh lagi ke? Okey. InsyaAllah. Hmm. Saya sebenarnya target sampai muka surat 10. Tapi tak apalah. Kita mana yang dapat dah insyaAllah. Okay, wa illam yakun. Nah, ni dah dia beritahu sini. Wa illam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun in kanat minal kalbi wal khinzir ghasalaha sab'a ghasalatin wa hidatun minha mamzujatun bi turabin tahur wa in kanat min ghairihi ma ghasalaha marratan wahidatan. Dan sekiranya najis tersebut tak ada rasa, warna dan bau, najis hukmi. Ni najis hukmi. Dia ada beza Najis aini dengan najis hukmi. Jadi najis aini apa tuan? Puan, najis aini ni najis yang nampak zahir tu, bau warna rasa nampak. Bau warna rasa. Ataupun najis hukmi ni pula dia tak ada bau. Dia tak nampak langsung. Tak nampak. Bau warna rasa tak nampak. Bau warna rasa tak nampak. Hmm. Jadi jika ia najis anjing dan babi, hendaklah ia membasuhnya najis itu dengan 7 kali basuhan. Salah satu daripada yang dicampur dengan tanah yang suci lagi mencikan. Dan jika najis tersebut selain daripada kedua, maka memadai dengan basuhnya sekali sahaja. Contoh paling paling mudah kan bantal kita kat rumah kan. Bantal kita kat rumah tu, kita punya air liur ataupun orang lain punya air liur ataupun bersiapa lah ahli keluarga pula air liur dah bercampur-campur dekat bantal tersebut, sebenarnya dah bernajis lah. Sebab apa? Air liur tu datang daripada perut sebenarnya kalau air liur basi. Kan? Dia datang daripada perut. Jadi kalau jatuh kat kita punya tu sampai terhasil peta-peta dunia. Jadi cara dia apa? Boleh basuh dengan sekali basuhan dan memadai untuk menghilangkan najis hukmi. Najis hukmi. Okay. Sikit lagi perenggan terakhir ni saya baca kemudian boleh buka soalan kot. Wa yajibu sabbul ma'i 'ala al-mutannajis idza kana al-ma'u duna al-qullatayn fa in adkhala al-mutanajjisa fihi lam yathur wa tanajjasa al-ma'u wa mulaqih. Wajib dicurahkan air ke atas benda yang bernajis itu sekurangnya air tersebut kurang daripada 2 kulah. Wajib dicurahkan air ke atas benda yang bernajis itu sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kulah. Sekiranya seorang memasukkan benda yang menajis dalam air yang kurang daripada 2 kulah,
maka ia tidak akan menjadi suci bahkan air itu dan benda yang terkena air tersebut dan apa saja yang menyentuh air itu akan menjadi najis. Okey, macam ni. Konsep ni, konsep kita nak membersihkan najis ni sebenarnya, step dia adalah kita perlu buang najisnya, bersihkan najis. Step pertama sebenarnya kita kena buang dulu, buang ain najis tu. Benda zahir yang kita nampak kat najis tu. Kalau tai-tai lah kita gosok betul-betul apa semua kan. Kalau ni biasa orang dekat sekolah kan, asrama dan sebagainya, mereka tak tahu belajar ni, tak tahu kan. Dia nampak tai cicak banyak dekat lantai tu, dia ambil mop, dia mop semua. Ha, dah satu madrasah tu bukan najis kan. Dengan sebab dia mop sekali dengan najis cicak tu, sekali dengan benda-benda lain lah, kucing dan sebagainya. Tak, benda pertama yang kena buat adalah hilangkan dulu dengan cara apa? Dengan guna kreativiti masing-masing. Hilangkan tu mungkin pakai tisu ke kan, ataupun pakai pengkis ke dan sebagainya. Hilangkan, bagi betul-betul hilang. Barulah lap apa semua, barulah kita buat yang kedua, iaitu basuhan. Basuhan. Cara basuhan tu adalah, kalau contohnya najis tu kat lantai, air tu yang pergi kepada lantai. Ini cara, ni memang buatlah benda kan. Memang confirm lah buat. Takkan lantai datang kat air. Air yang pergi kat lantai yang ada najis tu. Jadi, kalau ikut kaedah lah dalam bab ini, dalam Fathul Qorib, tak salah saya, urudul ma'i alaih. Ini kaedah dia. Datangkan air kepada najis tu. Datangkan air kepada najis tersebut. Kena datangkan. Maksudnya bawa datang air pergi kat najis. Dia sama konsep. Sama konsepnya tuan-puan. Dia sama konsep dengan mesin basuh automatik kita kat rumah. Mesin basuh automatik kita kat rumah, sebenarnya air yang masuk ke dalam mesin basuh tu, dia kurang 2 kolah. Kurang 2 kolah. Kan? Takkan lebih pula habis bil air melambung pula kan. Dia kurang 2 kolah. Bila mana kurang 2 kolah, ah, air tu air tu yang akan pergi kepada pakaian kita yang dah bercampur dengan najis apa semualah. Jadi sebab itu kita punya mesin basuh automatik kita ni kira boleh kata patuh syariah lah. Patuh syariah. Sebab apa patuh syariah? Sebab air itu yang datang kepada najis. Pakaian yang bernajis. Jadi menyebabkan di proses sistem gitu, dia berlaku ada proses-proses dia kan. Menyebabkan kita punya pakaian tu suci. Apa terjadi tuan-puan kalau contoh kita pakai jenis yang semi auto kan, semi auto yang gergang-gergang tu kan, mesin basuh semi auto. Ada kalanya orang dia akan buat macam ni. Dia akan tadah air dulu dan bagi penuh-penuh, yang tak sampai pun 2 kolah, 270 liter. Kemudian dia masukkan pakaian banyak-banyak dalam tu. Kemudian dia pusing kan dia punya mesin basuh. Jawapannya adalah, adakah pakaian kita itu suci selepas kita buat cara macam tu? Jawabnya, masih lagi bukan najis. Sebab apa? Sebab dikira seolah-olah macam kita datangkan najis tu kepada air yang kurang 2 kolah. Kalau air tu lebih 2 kolah, lebih 270 liter, tak ada masalah. Tak ada masalah selagi mana tak berubah lah bau warna rasa air tu. Tapi kalau datangkan najis, pakaian bernajis dalam mesin basuh automatik tersebut, boleh jadi seluruh pakaian kita tu mutan najis, dipakai pula oleh anak kita, suami kita, kan? Isteri kita bawa pergi sekolah, bawa pergi solat dan sebagainya, dah tak sah solat. Jadi itu fit dia. Itu fit berkaitan dengan mesin basuh. Dan kita dah praktikkan lah kalau automatik kan. Ini kalau cerita semi auto. Kalau contoh basuh pakaian yang perlu, contoh pakaian yang contohnya tak boleh masuk mesin. Kita nak buat macam mana? Rendam tu macam mana? Rendam tu jangan tadah air dulu, baru masukkan pakaian. Tak. Kita letakkan pakaian, curahkan air ataupun tembak guna air. Itu cara yang sebenar. Okay. Okay, saya rasa itu sahaja dulu kita punya perkongsian malam ini. Selama sejam saja saya ambil, insya-Allah, setiap sesi. Jadi kalau ada soalan, satu dua yang saya boleh jawab, insya-Allah. Kalau ada tak? Kat ni okey eh. Haris, mana dia? Hmm. Ada Ustaz.
Ada okey setakat ni okey insya-Allah. Jadi begini cara dia, macam ni cara cara penyampaian saya macam ni. Bukan muka saya yang besar kat ni, saya akan letak ni lah PDL ni lebih sesuai lah. Lebih orang kata apa, kita fokus terhadap pengajian ataupun perbincangan kita. Satu. Yang kedua saya nak maklumkan untuk kan saya janji Rabu, Jumaat. Tapi untuk Jumaat ni saya minta maaf dulu awal-awal saya tak dapat nak buat untuk Jumaat ni sebab saya outstation Jumaat ni. Uh, Tarikh yang seterusnya adalah uh, ini kita buat Selasa Selasa Jumaat silap. Selasa minggu depan lah. Jumaat ni tak ada, Selasa minggu depan. Jumaat. Jadi Jumaat yang ni saya akan gantikan kepada minggu akhir nanti. Minggu akhir nanti insya-Allah. Insya-Allah boleh khatam. Kan boleh khatam. Boleh khatam. Sebab dia ringkas mudah, ada bantuan terjemahan pula. Lagi memudahkan lah insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja uh, perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan daripada tuan-puan boleh tulis juga dalam grup kita, grup Fik Solat Berseri ni. Di grup Fik Solat Berseri kita ni jenis yang kata apa istilah dia, lifetime punya. Maksudnya uh, boleh live tak ada masalah kalau dah habis, tapi kalau tak live pun tak ada masalah juga sebab boleh tanya soalan juga dalam tu. Kalau dah habis pengajian ni masih lagi boleh tanya soalan dalam dalam tu insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik, kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita telah pelajari. Kemudian dalam masa yang sama Allah bagi kita kefahaman yang mendalam berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian saya. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma tasawwa wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insya-Allah. Wah,